Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Yang mulia Tuan Imam, Pengurusi Surau dan seluruh anggota kuasanya, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan limpahan kurnianya, nikmat dan rahmatnya, terdapat pada malam ini kita dapat menyempurnakan sebahagian daripada qiyam Ramadan di malam yang ke-20. Semoga kita semua senantiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang pada malam ini diberikan tajuk mencari Lailatul Qadar. Tajuk yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah mencari Lailatul Qadar. Dan sememangnya kita sudah menghampiri malam Lailatul Qadar, iaitu khasnya pada 10 malam yang terakhir, bermula pada malam esok 21 hinggalah malam ke 29-30. Cumanya kita puasa tahun ini hanya 29 hari sahaja. Ini sudah pun ditetapkan. Tengok nak bulan ke tak tengok, itu semua adalah sebagai syarat sajalah. Suspend dah tak ada lagi, kan? Kita dah tahu dah bila puasa, bila raya, kan? Tengok nak bulan tu kira macam satu aktiviti jabatan agama sajalah. Jadi maknanya nak sebut bahawasanya Lailatul Qadar ni merupakan suatu malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan, yang merupakan malam yang paling mulia, lebih mulia daripada malam Jumaat. Makna malam yang paling mulia dalam tempoh setahun ialah malam Al-Qadar. Sebab itulah malam tersebut diturunkan padanya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkatan. Kebetulan juga tuan-tuan, Al-Quran bukan setakat turun pada malam Al-Qadar, dia juga turun pada malam Jumaat pada masa itu. Sejarah penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, itu langit yang paling rendah, langit yang pertama, diturunkan pada malam Jumaat, malam Lailatul Qadar, iaitu tahun di mana baginda diangkat sebagai Rasul, tahun yang ke-41 daripada keputeraan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran jelas, dengan tidak ada sebarang pentakwilan lagi kepada makna-makna yang lain. Surah yang dinyatakan oleh Allah, Al-Qadar, yang mengandungi 5 ayat, yang merupakan surah Makkiyah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan apakah yang kamu tahu tentang malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Turun malaikat dan Jibril pada malam tersebut dengan izin Tuhan mereka, membawa segala urusan. Sejahteralah malam tersebut hingga terbitnya fajar. Jelas bagaimana Allah Ta'ala menyebut di sini, tuan-tuan, bagaimana perhatian Allah sebut Lailatul Qadar itu 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khair min alfi syahr. 3 kali Allah sebut. Kenapa Allah sebut 3 kali? Sebagai suatu intibah, ataupun supaya nak bagi perhatian kepada pembaca dan pendengar berkenaan dengan keistimewaan malam Al-Qadar. Itu sebab diulang-ulang, kan? Diulang, disebut 3 kali di sini. Dan jelas Allah menyatakan malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Yang malam itu juga Allah kata turun malaikat rahmat dan juga malaikat Jibril sebagai ketua kepada sekalian malaikat, penghulu kepada malaikat, turun bersama-sama dari langit. Malaikat duduk di mana? Langit. Mereka penduduk di langit, kita penduduk di bumi. Malaikat itu sebab dia turun pada malam tersebut untuk menyaksikan hamba-hamba Allah di kalangan manusia beribadat, mendekatkan diri, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang berbagai-bagai, antaranya salat, antaranya i'tikaf, antaranya baca Quran, tadarus, antaranya zikrullah, antaranya sedekah, antaranya majlis ilmu, diskusi ilmiah, tazkirah, dan segala apa pun kebaikan dilakukan pada malam itu disaksikan oleh para malaikat, bahkan diberikan ganjaran pahala 1000 bulan. Mana boleh kita dapat pahala macam tu? Di malam-malam yang lain kita tak akan dapat. Kita tak boleh dapat pahala yang begitu besar melainkan pada malam Al-Qadar sahaja. Menyamai 83 tahun 4 bulan. Kan? Kita hidup mungkin tak sampai 83 tahun. Kan? Tak macam orang dulu-dulu, hidup mereka itu panjang usia. Sebab dia orang makan ibu kayu. Kita makan Maggi. Tu yang jadi pendek umur. Makan Maggi, Cikedis, kan? Ajinomoto, tu yang pendek umur tu. Orang dulu panjang umur dia. Kan? Bahkan umat Nabi Muhammad sebenarnya memanglah usianya pendek, antara 60 hingga 70. Kalau 70 ke atas tu maknanya tu kadang-kadang. 80 ke atas jarang-jarang. Begitulah, kan? Tak ramai dah. Usia tua hari ni mana ada dah. Tapi alhamdulillah saya punya bapa saya masih hidup 90 tahun usia dia. Lahir 1923. Sekarang dah 90 tahun dah. Masih boleh lagi bergerak ke sana kemari, tapi dia tak ada boleh bawa kereta dah. Kereta tak bawa dah, kena ada driver dah. Tapi boleh lagi pergi berulang-alik ke masjid. 90 tahun usia dia. Maknanya kawan-kawan dia semua dah tak ada dah. Kan? Dia seorang yang tua di kampung tu. Kan? Maknanya panjang usia. Kita tak tahu usia kita berapa. Kan? Tapi nak sebut bagaimana mungkin kita tak sampai usia 80 tahun, tapi kita dah boleh dapat beribadat seperti 80 tahun. Hanya pada tempoh satu malam saja, tuan-tuan. Start daripada terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Itulah waktu bila kita melakukan apa pun kebaikan, 1000 bulan gandaannya. Inilah patu suatu perkara yang tak sepatutnya kita lepaskan peluang, tuan-tuan. Ini berdasarkan kepada Nabi SAW sendiri.
dan tak pernah tinggal untuk menghidupkan malam 10 malam yang terakhir ni, start daripada awal baginda syariatkan puasa tahun 2 Hijrah sehinggalah Nabi wafat. Nabi tak pernah tinggal untuk menghidupkan 10 malam yang terakhir. Setiap tahun 10 malam yang terakhir ni memang itu amalan Rasulullah SAW yang Nabi tak tinggal. Begitu sekali kan, di mana Aisyah menceritakan, kanna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-lail wa ayqadha ahlah wa shaddal mi'zar. Adalah Nabi SAW bila masuk 10 malam yang terakhir, baginda menghidupkan malam dengan beribadat, mendekatkan diri kepada Allah, beriktikaf, kemudian mengejutkan ahli keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam juga. Kan? Sama juga, bukan setakat Nabi seorang, isteri-isteri dan anak-anak Nabi juga dikejutkan sama untuk menghidupkan malam 10 yang terakhir. Ni kita kena kejut jugalah. Yang sudah balik di kalangan anak-anak kita, tuan-tuan, kejut. Yang kanak-kanak tak payah lagi lah, kan? Yang sudah balik tu, kan, kejut mereka untuk hidupkan juga malam-malam ini. Sebab bila dah balik ni, tuan-tuan, dia mukallaf. Bila dia mukallaf, dia dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan perintah Allah yang wajib maupun yang sunat. Jadi sebab itu kita pun nak juga, sebab kita nak bawa ahli keluarga kita masuk syurga sama. Kan? Salah satu daripada kegembiraan ahli syurga ia bila mana dia dapat masuk syurga bersama dengan keluarga dia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kan? Makna kata orang di syurga nanti dia sangat gembira bila mana dapat masuk syurga bersama dengan keluarga dia, tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka jahanam. Ni, tuan-tuan, daripada kita pun kena kejut juga ahli keluarga kita untuk bangun malam tu. Kemudian pula Nabi kata, Aisyah kata, pada 10 malam terakhir tu kain Nabi diikat ketat. Maknanya tidak lagi bersama-sama dengan isteri-isteri baginda ketika itu. Maknanya cuti 10 hari. Kan? Berpantang 10 hari. Boleh, takkan tak boleh. Kan? 40 hari boleh. Kan? Kan? 44 hari. Boleh pantang 44 hari, takkan 10 hari tak boleh pantang. Kan? Sebab nak fokus tu, tumpukan kepada ibadah khususiah. Kan? Jadi maknanya yang lain-lain yang tak penting tinggalkan. Kan? Maknanya kata kita buat benda-benda yang penting pada malam tersebut, tuan-tuan. Yang inilah yang menjadi amalan Rasulullah, dan kita nak ikut Rasulullah. Kan? Sebab Allah kata, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah oleh kamu, wahai Muhammad, sekiranya kamu semua kasih kepada Allah, ikutlah aku, ikut Nabi. Tanda kasih Allah kena ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah akan mengasihi kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kita nak ikut Nabi, tuan-tuan. Kan? Kita nak ikut Nabi, kita nak ikut sunnah Nabi. Laksanakan sunnah Nabi, tuan-tuan. Yang inilah perkara yang sangat diberikan penekanan, perkara yang menjadi suatu amalan Nabi, sunat muakkad, tetapi dia sangat diberatkan sangat, tuan-tuan. Jangan kita tinggalkanlah. 10 malam terakhir ni, tuan-tuan, pulun habis. Start malam esok lah. Kan? Malam esok ni, tuan-tuan, dia lebih luar biasa daripada malam-malam yang sebelumnya. Kalau malam-malam sebelumnya kita qiyamul lail juga, mungkin kita bangun pukul 4 pagi. Sekarang ni kita nak bangun lebih awal lagi. Kan? Pukul 3 pagi, 2 pagi. InsyaAllah, tuan-tuan, kita tidur 2 jam cukup. Kan? Pukul 12, 2 bangun. 2 jam sudahlah, cukup lah tu. Kan? Nanti kita nak tidur, nanti Syawal nanti kita tidur. Tidur tak bangun pun tak apa. Kan? Begitu. Kita nak raya sebulan kan? Kan? Sebelum nak raya sebulan ni, pulunlah dulu. Kan? Patut raya sehari je. Tapi orang Melayu dia raya sebulan. Itu sebabnya mengalahkan raya Hindu lagi. Kan? Dia berkata raya Hindu pula. Kan? Hebatnya raya. Dah, raya Melayu lagi hebat. Dia bukan raya Islam, raya Melayu tu nama dia. Kan?
Orang Melayu je raya sebulan tuan-tuan. Islam raya sehari je. Raya satu Syawal tu sahaja yang kita raya. Yang resmi, yang tak resmi lagi 29 hari tuan-tuan. Raya sungguh orang Melayu kita. Sekarang ni tuan-tuan dah main lagu raya dah. Iklan raya pun dah ada dah. Belum apa-apa lagi. Tak ada apa-apa lagi tuan-tuan. Dah main lagu raya. Kemudian iklan raya dah ada dah. Ini yang susah ni, melemahkan kita. Kan? Lagu-lagu raya ni dia melemahkan kita untuk beribadat di bulan Ramadan. Dia ingat kampung. Ingat nak balik kampung je tuan-tuan. Janganlah dulu, bertenang dulu. Kan? Jadi tutup radio. Jangan buka radio. Kan? Buka radio, TV ni mengarut je. Kan? Kalau boleh radio, TV ni, TV lah kan. Kita kira cuti sebulan untuk tak tengok TV lah. Kan? Mungkin ada juga yang bagus tu ada juga, tapi banyak yang tak bagus. Kan? Yang tak elok lagi banyak hak yang elok. Sebab tu kita kena jaga ni. Sebab masa kita tu, bila kita tengok TV, kan, masa kita terbuang dengan TV. Kan? Jadi kita lebih baik kita baca Quran, lebih baik kita sembahyang, lebih baik kita pergi masjid iktikaf daripada kita menonton TV. Walaupun program-program tu program yang baik kan, tapi lebih baik lagi untuk kita beribadat. Kan? Beribadat untuk diri kita, insya-Allah. Tuan-tuan, inilah yang kita kena pulun habis, insya-Allah. Dan sememangnya mencari malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, 10 malam yang terakhir tu dah tentu dah. Walaupun ada yang menyatakan pada malam-malam ganjil, berdasarkan kepada sabda Nabi sallam, iltamisuha bi ashri awakhir fi kulli witrin, kan, min Ramadan. Maknanya kamakal, iaitu carilah malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan pada malam ganjil. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Kan? Ada menyatakan begitu. Kalau ikut teori Al-Imam Al-Ghazali juga, dia berlaku juga pada malam ganjil juga. Dia tak berlaku pada malam genap. Itu sebab bagi dia, teori dia, kalau sekiranya kita puasa malam tahun ni, puasa hari Rabu, 1 Syawal kan, 1 Syawal pula, 1 Ramadan kan, Syawal pula dah raya dah kan. 1 Ramadan ni kan kita start hari Rabu kita puasa. Bila Rabu kita puasa, bagi Al-Imam Al-Ghazali, maka malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam yang ke-29. Itu mengikut teori Al-Imam Al-Ghazali lah. Kan? Itu. Kan? Mungkin betul, mungkin tidak. Kan? Ini semua pendapat saja. Kan? Pendapat sajalah. Kan? Mungkin betul. Bahkan juga ada yang berpendapat ia jatuh pada malam 27 dia. Dia tak berlaku pada malam lain, malam 27. Ada juga pendapat begitu. Khususkan malam 27. Ada. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang merupakan Sayyidul Mufassirin, iaitu penghulu kepada sekalian ulama-ulama tafsir ni, orang yang paling alim dalam bidang tafsir adalah Abdullah bin Abbas, tuan-tuan. Ini merupakan berkat doa Nabi ketika dia kecil. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan, kau berikanlah kefahaman kepadanya dalam ilmu agama, dan kau ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil. Ilmu ta'wil ni ilmu tafsir. Berkat doa Nabi, Abdullah bin Abbas merupakan orang yang sangat alim dalam bidang tafsir Al-Quranul Karim, tuan-tuan. Bagi pandangan dia, dia kata malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam 27, kata dia. Dan berhujahkan kepada surah Al-Qadar yang mengandungi 30 perkataan. Perkataan hiya, salamun hiya ni ialah ganti nama yang menunjukkan kepada Lailatul Qadar. Kan? Salamun, makna sejahteralah malam Al-Qadar hingga terbitnya fajar. Perkataan hiya itu berada pada perkataan yang ke-27. Salamun 26, hiya 27, hatta 8, batlaq 29, al-fajr 30. Itu satu hujah. Hujah yang lain juga berdasarkan pada surah Al-Qadar, di mana Allah menyebut Lailatul Qadar itu 3 kali. Setiap Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dan ra. 9 kali 3, 27. Itu rahsia surah Al-Qadar.
Dan surah Al-Qadarnya, rahsianya juga tuan-tuan, dia mengandungi 114 huruf, menyamai 114 surah dalam Al-Quran. 30 perkataan menyamai 30 juzuk Al-Quran. Sebab surah Al-Qadar dia bercakap tentang penurunan Al-Quran, dia bercakap tentang Ramadan, dan dia bercakap tentang Lailatul Qadar. 3 perkara yang penting dinyatakan surah Al-Qadar. Jadi 30, dan ia juzuk yang ke-30, dan ia dikaitkan dengan Ramadan 30 hari. Kan? Kemudian pula Lailatul Qadar itu dia berlaku pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan yang ke-9 dalam tahun Hijrah. Kan? Lailatul Qadar itu 9 huruf. Dia jatuh pada bulan yang ke-9 dalam bulan Ramadan, bulan Islam ini, iaitu Ramadan bulan yang ke-9. Kan? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan yang ke-9. Kan? Itu dia. Nampak kan? Ini makna nak sebut surah Al-Qadar ni dia memang ada rahsianya. Bahkan juga dinyatakan bahawa rahsia surah Al-Qadar ni juga awwaluhu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Pada ayat yang pertama itu ada rahmat, iaitu ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Al-Quran kitab rahmat bagi orang beriman. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan daripada Al-Quran penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ada rahmat pada ayat yang pertama. Kemudian ada pengampunan pada ayat yang ketiga, ayat yang tengah, iaitulah ayat Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, di mana malam Al-Qadar malam pengampunan, tuan-tuan. Malam pengampunan. Sebab Nabi kata, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang dilakukan dahulu. Yang dimaksudkan dosa ini, tuan-tuan, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar hendaklah dengan bertaubat kepada Allah, dengan kita minta ampun, sebagaimana yang Nabi ajar kepada Aisyah. Bila Aisyah tanya, ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu Lailatul Qadri madza aqulu fiha? Quli Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Aisyah pernah tanya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa pandangan kamu sekiranya aku bertemu dengan malam Al-Qadar? Apa yang aku nak doa pada malam tersebut? Maka Nabi ajar doa yang pendek dan ringkas yang sering kita ucapkan setiap malam Ramadan. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, yang sukakan pengampunan, ampunkanlah dosaku. Makna orang yang berdoa minta ampun, Allah akan ampunkan dosanya, sama ada kecil maupun yang besar, tuan-tuan. Adapun yang makna kata mendirikan malam Lailatul Qadar dengan ibadat, itu sudah mendapat keampunan dosa kecil. Tapi bila kita minta ampun, berdoa kepada Allah, maka kita akan mendapat pengampunan daripada dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar. Tu kita nak keluar daripada Ramadan itu dalam keadaan kita sudah menjadi orang yang suci daripada dosa. Tu sebab kita menyambut Idul Fitri. Idul Fitri makna kata hari raya fitrah. Kita kembali kepada fitrah. Kita kembali kepada asal kita tidak berdosa. Setelah mana kita menjalani ibadah di bulan Ramadan dengan mendapat keampunan daripada Allah, lalu Allah ampunkan dosa kita, kita keluar daripada bulan Ramadan dalam keadaan kita sebagai orang yang suci, fitrah, yang tidak berdosa, tuan-tuan. Orang yang bertaubat, Allah kata, Nabi kata apa? At-taibu minadz-dzamb kamal la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mana dia tidak berdosa. Yang inilah yang kita nak rebut, tuan-tuan. Peluang ni hanya datang setahun sekali
hanya dalam bulan Ramadan, khasnya pada 10 malam yang terakhir, bermula pada malam esok tuan-tuan. Yang inilah yang kita kena pulun tuan. Pulun, jangan tak pulun. Kan? Begitu. Tinggalkanlah urusan dunia ni, boleh kita tinggalkan sekejap lah. Itu sebab kalau di Saudi Arabia, cuti 10 malam yang terakhir. Sekolah cuti, pejabat tutup. Kan? Sebab nak bagi peluang untuk orang ramai mengambil, rebut peluang untuk menghidupkan malam Al-Qadar ni tuan-tuan. Kan? Itu sebab malam 27 tu kemuncak lah. Kalau boleh kita katakan sebenarnya lah 10 malam terakhir ni kita hidupkan malam. Malam-malam ganjil lebihkan sikit. Malam 27 lagi lebih. Kalau boleh, kan? Kalau boleh maknanya kita memang tak tidur lah malam tu. Kan? Kita berjagalah malam. Pasal apa? Kita nak ambil semaksimum mungkin. Kan? Kita nak pahala sebanyak mungkin dengan amal ibadah yang kita lakukan tuan-tuan. InsyaAllah lah. Kan? Sebab inilah yang kita nak bawa menghadap Allah di hari akhirat lagi. Kan? Nanti itu yang kita kata wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kan? Berbekallah kamu, dan sebaik-baik bekalan ialah bekalan takwa ni. Inilah yang kita nak, bekalan takwa di bulan Ramadan ni tuan-tuan, untuk kita mencari Lailatul Qadar insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat hidupkanlah. Kita pergilah di Kuala Lumpur ni, banyak masjid yang dibuka untuk 10 malam yang terakhir, kemudian disediakan pula makanan sahur lagi tuan-tuan. Maknanya semua ada. Makanan rohani ada, makanan jasmani pun ada. Jadi begitu. Ini makna kata kita terpulang pada kita lah. Kan? Jadi kalau kita tak dapat, maknanya rugilah. Kan? Makna orang yang tak dapat Lailatul Qadar ni ialah termasuk dengan orang-orang yang rugi tuan-tuan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ia sebagai motivasi untuk diri saya dan tuan-tuan perempuan untuk merebut peluang yang disediakan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan, Lailatul Qadar insya-Allah. Saya kira itulah sekadar yang dapat saya sampaikan. Semoga ada kebaikan dan manfaat kepada kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.